إلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tamanya mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi kepada kita, memberi peluang kepada kita untuk kita berada di waktu subuh yang mulia ini, tuan-tuan. InsyaAllah pada pagi ini saya akan menceritakan tuan-tuan tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ya, sekali lagi saya ulang, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ya, nama dia susah nak sebut, ya. Tuan-tuan, dia seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Nabi Sa'id bin Amir merupakan lelaki yang memberi khidmat, membeli akhirat dengan dunianya. Beliau mengutamakan Allah dan Rasul serta mengenepikan yang lain. Ini tarbiyah yang dididik oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, iaitu mengutamakan akhirat, mengutamakan Allah dan Rasul daripada dunia dia. Apa keadaan pun tuan-tuan, Allah dan Rasul. Apa keadaan pun dia utamakan akhirat daripada dunianya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pemuda ni nama dia Sa'id bin Amir Al-Jumahi, ataupun sebut dia Sa'id bin Amir, ya, merupakan salah seorang ribuan manusia yang duduk di Mekah. Kemudian tuan-tuan, satu hari orang Arab dia nak buat hukuman pancung, hukuman kepada seseorang. Selalunya hukuman itu akan dibuat di masjid di Tan'im. Sampai hari ni tuan-tuan, sampai hari ni kalau ada apa nama, hukuman pancung ke hukuman potong tangan kan, dia akan buat di mana, di Masjid Aisyah di Tan'im. Kalau kita pergi umrah, tuan-tuan akan bermiqat di Masjid Aisyah tu lah, ya. Jadi tuan-tuan, ketika zaman jahiliah itu tuan-tuan, mereka nak menyeksa seorang Muslim. Kerana apa? Kerana dia ini masuk Islam. Nama dia Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ni masuk Islam. Kemudian orang Quraisy marah pada dia dan nak diseksanya di mana? Iaitu di Tan'im. Jadi berkumpullah orang semua di Tan'im untuk menyaksikan penyiksaan kepada Khubayb bin Adi. Dalam mereka berkumpul tuan-tuan, tengah-tengah ramai itu mari Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni, ya, Sa'id yang kita nak cerita ni, dia ni budak lagi, kecil orangnya. Dia pintar masuk sampai dia boleh sampai ke depan. Orang tengah ramai ni, ya, mungkin 1,000 orang, 2,000 orang, tapi dia boleh mencelah ke orang tu sampai dia dapat duduk depan, tuan-tuan. Dia berada di barisan hadapan. Ini membolehkan dia melihat tawanan Quraisy tersebut.
Khubayb bin Adi. Tuan-tuan, jadi maka dia lihatlah tawanan itu diarak, ya, ramai-ramai dibawa ke tempat pembunuhan. Dan ketika itu Sa'id bin Amir berdiri di depan sekali, ya, berhadapan betul-betul dengan Khubayb bin Adi yang nak kena seksa ni. Ketika itu beliau sedang diheret ke kayu berpalang. Ya, Sa'id mendengar suaranya tenang di celah-celah. Kemudian Sa'id ni, Khubayb ni tuan-tuan, sebelum dia nak kena bunuh, dia minta apa? Minta kena boleh aku semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat. Ni tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok cerita filem Omar Mukhtar pun sama juga kan. Omar Mukhtar, siapa-siapa tak tengok, bagus tuan-tuan, cerita-cerita tentang kepahlawanan orang yang membela Islam. Omar Mukhtar ni di Libya tahun abad yang ke-20. Dia melawan Itali. Akhirnya beliau kena bunuh. Sebelum dia nak dibunuh juga tuan-tuan, dia minta dia semayang 2 rakaat. Jadi Khubayb bin Adi ni minta supaya dia boleh semayang 2 rakaat, ya, sebelum dia nak mati. Setelah selesai, Khubayb kata, demi Allah, jika tidak kerana kamu menganggapkan aku ni memanjangkan semayang kerana takut mati, dan aku akan panjangkan semayang aku. Tapi oleh kerana kamu duk menunggu, mana aku cepatkan semayang tu. Kemudian dia lihatlah Khubayb bin Adi ni, yang bagaimana beliau dengan 2 mata kepalanya. Jadi Sa'id bin Amir ni tuan-tuan, dia tengok apa tingkah laku yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi, ya. Mereka mengerat satu demi satu tubuh badan dia, kat jari dulu, kat tangan tuan-tuan. Kemudian orang Arab boleh kata apa? Adakah kamu suka jika Muhammad menggantikan tempatmu, kamu selamat? Nak panggil Muhammad di tempat kamu, kamu selamat. Apa jawab Khubayb? Demi Allah, saya tidak rela sekiranya saya selamat duduk bersama isteri dan anak-anak sedangkan Muhammad dicucuk dengan duri. Aku tak akan bagi Muhammad diseksa. Aku duduk rehat, tak mau. Sayang dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Khubayb bin Adi. Kemudian beliau melihat dengan 2 kepalanya. Okay, tuan-tuan, Khubayb berkata dengan darah yang berlumuran di seluruh tubuhnya, demi Allah, saya tidak rela, dia kata. Orang ramai mengangkat tangan menjerit, bunuh dia. Ya. Jadi Sa'id bin Amir melihat bagaimana Khubayb ini diseksa sikit demi sikit hinggalah beliau syahid, tuan-tuan. Wahai Allah, hitungkanlah bilangan mereka. Kata Khubayb, ya Allah, kau tengok, kau bagi tahulah semua yang hadir pada hari ini, kalau boleh hancur leburkan mereka, janganlah kamu biarkan mereka seorang pun. Dia doa. Jadi tuan-tuan, ya, Sa'id bin Amir ni bila balik, orang ni lupa lah apa yang berlaku tu, ya. Tetapi dia masih lagi teringat-ingat, terbayang-bayang bagaimanakah peribadi Sa'id bin Khubayb ni tuan-tuan. Dia sanggup berhadapan dengan penyiksaan yang begitu kuat hinggalah beliau syahid, tuan-tuan. Dan Khubayb mengajar Sa'id, ya, hakikat yang tak pernah diketahui lagi, mengajar hidup akidah, berjihad, ya, mempertahankan Islam, mempertahankan imannya yang teguh, mampu menghasilkan keajaiban dan mencipta kemukjizatan. Ya, jadi tuan-tuan, Sa'id bin Amir ni orang yang berfikir macam mana dia kena seksa, dia sanggup, ya, pertahankan Islam dan iman dia sehingga beliau terbunuh, tuan-tuan. Yang akhirnya dia terbuka untuk memeluk Islam, ya, memeluk Islam
Kerana apa? Kerana antaranya peristiwa Khubayb tadi ya. Kerana penyiksaannya benda teruk, akhirnya dia mampu untuk masuk Islam. Macam sekarang tuan-tuan, apa yang berlaku di mana tuan-tuan? Yang berlaku di Palestin, yang penyiksaan yang teruk, tapi ramai di kalangan orang-orang Eropah pada hari ini yang masuk Islam, tuan-tuan. Ya, ini satu keajaiban tuan-tuan. Ya, akhirnya dia masuk Islam. Sa'id bin Amir pun berhijrahlah ke Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi beliau menyertai kebanyakan peperangan, termasuklah peperangan Khaybar. Ya. Dan beliau, tuan-tuan, berada di bawah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab. Kemuliaan beliau, tuan-tuan, dia taat kepada khalifah ketika itu, tuan-tuan. Dan ketika itu, tuan-tuan, khalifah juga tahu di antara orang-orang yang berkualiti di kalangan sahabat ni antara Sa'id bin Amir. Bahkan beliau di antara orang yang sangat cintakan akhirat, sangat cintakan akhirat, tuan-tuan, sehingga dia tak takut pada siapa pun. Hatta dengan Omar, ketika itu Omar menjadi khalifah, dia tak takut, tuan-tuan. Dia akan tegur. Omar ni kan garang, tuan-tuan, kan. Omar ni kan orangnya cepat marah, kan. Tapi dia tak takut, dia tak kira. Dengan Omar pun dia tegur, tuan-tuan. Satu hari beliau datang menghadap Omar Al-Khattab yang baru dilantik menjadi khalifah. Kata Sa'id, "Ya Omar, saya berpesan kepadamu agar gentar dengan Allah dalam menguruskan hal ehwal umat Islam. Jangan sekali-kali kamu gerun dengan manusia dalam menunaikan hak Allah. Jangan kata-katamu tidak bertepatan dengan perbuatanmu, lantaran perkataanmu yang terbaik adalah perkataan yang sejajar dengan perbuatan. Jangan bercakap tak serupa bikin." Dia kata apa ni? Kak Omar. Ya. Omar khalifah, tuan-tuan. Tapi dia kata takut apa, dia peduli apa, tuan-tuan. Dia cakaplah apa dia nak cakap. Tak kira ketika itu dalam apa saja situasi, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, Omar pun respect dia. Omar Al-Khattab, walaupun Sa'id ni orang biasa aja, respect sebab sahabat. Ya. Omar ni di antara orang yang kalau dia dalam apa keadaan, dia akan merujuk kepada sahabat-sahabat yang terkemuka. Di kalangan sahabat ni ada banyak juga peringkat, kan. Antaranya ahli syuranya ataupun ahli, dia panggil ahli halli wal aqdi. Halli wal aqdi ni ialah orang yang decide kalau mati khalifah siapa mereka nak lantik. Yang ni, yang core sahabat ni yang decide nak buat apa. Jadi dia akan merujuk pada dia panggil ahli halli wal aqdi. Dia kata lagi ni, dia kata siapa ni, Sa'id Al-Jumahi, dia kata apa? "Hai Omar, perhatikan terhadap urusan rakyat yang dipertanggungjawabkan Allah kepadamu. Sama ada dekat maupun jauh, sayangilah mereka sebagaimana kamu menyayangi diri kamu. Lindungilah mereka daripada perkara yang tidak diingini, sebagaimana kamu tidak ingin ianya menimpa diri dan keluargamu. Bergelombanglah kalangan kebenaran, jangan gentar dengan celaan dalam menegakkan hukum Allah." Lalu Omar kata, "Siapa yang mampu melakukan perkara tersebut, wahai Sa'id? Siapa yang mampu, yang kau kata ni, siapa yang mampu buat?" Kata Sa'id, "Ia mampu dilakukan oleh individu sepertimu, iaitu individu yang dilantik oleh Allah menguruskan urusan umat Muhammad, sedangkan tiada perantaraan antara Allah. Yang boleh buat ni kau, ya wahai Omar. Orang lain tak boleh buat." Sebab Omar tegas,
dalam mendepani apa-apa keadaan sekalipun. Omar kata tak apa, kau pandai sangat cakap, dia kata. Dia lebih kurang tu dia. Omar kata tak apa, kau pandai sangat cakap. Ya Sa'id bin Amir, mari sini. Buat apa? Aku nak lantik kau jadi gubernur di Hims. Di Hims ni dekat Syria. Siapa kata? Omar kata. Oleh kau pandai cakap sangat, aku lantik kau jadi apa? Jadi gubernur. Jawab Sa'id, hai Omar, saya bersumpah dengan nama Allah, jangan kamu menyesatkan, menyerahkan saya kepada dunia. Aku tak mau dunia. Kata Omar pula, kamu pikulkan urusan pemerintahan ini di tengkuk saya saja kan? Selama ni kau duk kata kat aku je, kan? Duk kata kat aku, buat gini, buat gini. Sekarang aku nak suruh kau, aku arahkan kau jadi gubernur. Ya. Demi Allah, saya tidak akan membiarkan kamu bersikap begitu. Pandai jangan cakap. Akhirnya dia dilantik jadi gubernur. Baru nak mengelak. Orang dulu tuan-tuan tak suka jadi ketua ni, tak suka jadi pemimpin, sebab akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Allah akan tanya kita tuan-tuan satu-satu. Yang suka jadi pemimpin ni kita ya tuan-tuan, berebut kan? Berebut. Nak semua nak jadi calon kan? Jadi orang dulu tak mau tuan-tuan, takut nanti Allah tanya. Kemudian beliau dilantik menjadi gubernur di Hims di Syria. Omar bertanya, bukankah kami mesti menyediakan imbuhan untukmu? Kami akan sediakan gaji untukmu, dia kata. Jawapan Sa'id bin Amir, apa gunanya wahai Amirul Mukminin, sungguhnya pemberian daripada Baitul Mal telah melebihi keperluan saya. Aku tak mau gaji besar-besar ni, aku nak gaji sikit je. Ada orang hari ni tentang sebut itu, orang bagi elon bagi gaji, tak nak, aku nak gaji sikit je. Dia kata. Tak lama selepas Sa'id dilantik jadi gubernur, Omar dikunjungi oleh rombongan daripada Hims. Ya. Sa'id dah jadi gubernur di Syria. Tiba-tiba orang Syria tu ada satu rombongan mari jumpa. Jumpa siapa? Jumpa Omar. Maka Omar kata, ni rombongan daripada Syria ni, daripada Hims ni, minta tolong tulis berapa ramaikah di kalangan rakyat kamu ni yang fakir miskin, yang susah, siapa dia? Tulislah. Tulis yang pertama sekali yang miskin ialah gubernurnya. Gubernur dia yang paling miskin, ya Allah, yang boleh terima zakat. Siapa Sa'id bin Amir ni? Jawapan dia, gubernur kami. Gubernur kamu miskin ya? Demi Allah, sehingga dapurnya tidak berasap beberapa hari. Mana Omar pun menangis, ya, menangis mengenangkannya, sahabat yang dia diutuskan ke Hims, ya, ke Syria, yang maka dia pun bagi duit 1000 dinar, satu uncang, pesan, sampai sana kau bagikan kepada gubernur kamu. Kata ni Amirul Mukminin mengirimkan wang ini agar keperluan saraan hidupnya tertunai. Ya. Kirim pula duit, tak cukup duit gaji, tak cukup, bagi. Tiba saja di Hims di Syria, rombongan tersebut terus pergi ke rumah Sa'id dan terus menyerahkan duit yang dikirim oleh Umar Al-Khattab. Sa'id periksa, ada duit rupanya. Tuan-tuan, apa dia kata? Mula-mula terkeluar daripada mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa'id ni kata apa? Dia tengok duit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah mari satu musibah, macam orang mati kan? Kita orang mati baru kata inna lillah. Dia tengok duit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelagatnya bagaikan berlaku bencana dan malapetaka besar. Lantas
isteri dia kata, apa yang berlaku wahai Sa'id? Kata Sa'id, ianya sangat mendukacitakan aku. Aku susah hati. Apa dia? Adakah orang Islam tewas dalam perang? Kata isteri dia. Lagi teruk pada tu lagi. Apa bencana yang lebih dahsyat itu? Kata Sa'id, dunia telah masuk dalam kehidupan saya bagi merosakkan akhirat saya. Dunia telah mari untuk menghapuskan akhiratku. Ya, dugaan dan bencana telah berlaku dalam rumah kita. Kata isteri dia, bebaskan dirimu daripada dunia. Kalau kamu kata dunia tak boleh masuk diri kamu, bebaskan. Maka kata Sa'id, hai isteriku, mai tolong aku sikit. Apa dia? Kau himpunkan duit yang diberi oleh Omar ni dalam uncang-uncang kecil. Nak buat apa? Sedekahkan kepada fakir miskin. Sedekahkan pada fakir miskin. Ini Sa'id bin Amir Al-Jumahi, tuan-tuan. Yang orang bagi kat dia duit, suruh dia belanja. Kok dah boleh nak beli kosyen ke, nak beli TI ke, tuan-tuan, nak beli apa, tuan-tuan, tiba-tiba dia sedekah daripada orang, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, Sa'id Al-Jumahi. Taib itu, tuan-tuan, kisah dia bersama dengan Omar, ya, ketika rombongan orang-orang Syria pergi berjumpa dengan Omar. Kemudian satu hari Omar pun ni tak sedar hati, tengok macam mana ke sahabat aku ni, yang dulu pernah nasihat aku, kemudiannya yang pernah mengatakan sesuatu, akhirnya aku bagi dia jawatan, macam mana nak buat. Sekarang ni aku nak pergi ziarah dia. Omar pergi ziarah Sa'id Al-Jumahi ni di mana? Di Syria. Pergi. Maka datangnya Omar ke wilayah Syam. Syam ni tuan-tuan besar, termasuk Syria, termasuk Jordan hari ini, termasuk Lebanon, besar. Ini dulu kawasan jajahan Rom. Jadi tuan-tuan, bila jajahan Rom ni mana dia hebat lah. Sampai hari ni tuan-tuan, kita boleh tengok teater Rom di Syria ada, di Jordan pun ada. Teater Rom ni apa tuan-tuan? Tempat orang macam studio yang besar. Yang pelik tuan-tuan, saya pernah pergi juga ke teater Rom ni. Kalau kita bercakap di ujung tuan, sini dengar. Dia punya teknik, apa nama, arkitek dia hebat. Dia boleh buat bagi bergaung, orang ujung sana cakap, sini dengar. Itu tuan-tuan, teknik Rom satu ketika dahulu, tuan-tuan. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita nak boleh kiaskan, macam di Turki. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Turki kan kita pergi melawat masjid besar-besar, masjid Turki besar-besar, dia ada beberapa biji kubah kan, kita panggil kubah lah, kubah. Kubah tu ada fungsi dia, bukan dibuat saja. Jadi tuan-tuan, kalau imam ni bercakap, dengar saya belakang, tak payah pakai mikrofon. Itu dia antara teknik arkitek orang dulu buat, tuan-tuan. Seperti Masjid Wilayah Persekutuan ni, tuan-tuan, sebab saya bertugas pun sama juga. Kalau di mihrab tu cakap, di belakang dengar, sebab dia punya kubah, dia punya function dia melantun. Tapi orang ini tak mau nak pakai mikrofon juga kan. Itu di antara keunikan mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan, itu tuan, Rom ni hebat. Dan bila Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni, tuan-tuan, dia jadi gubernur, mana dia pun hebat juga. Tapi dia tidak meniru macam mana Rom, bermegah-megah dengan kekayaan. Dia hidup dengan penuh kesederhanaan, tuan-tuan. Jadi Omar daripada Madinah pergi ke Hims. Hims ni di mana? Di Syria. Nak tengok keadaan Sa'id bin Amir Al-Jumahi, apa yang dia buat. Maka ketika dia sampai di Hims, dia pun panggil rakyat-rakyat dia, dan kemudian dia panggil juga gubernurnya yang bernama Sa'id bin Al-Jumahi.
Dia tanya, ada apa-apa komplain tak terhadap governor yang aku hantar ni? Ada komplain tak? Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, makna dia Omar ni dia ambil berat sungguh terhadap pemerintahan. Ya. Sampai dia tanya rakyat, ada apa-apa komplain tak terhadap governor aku ni? Maka kata orang ramai, kami nak komplain kepada kamu wahai Amirul Mukminin terhadap governor yang kau hantar ni. Apa komplain kamu? Dia pertama dia kata, beliau tak pernah keluar menemui kami hinggalah matahari dah tinggi dah baru dia keluar. Dia masuk pejabat lambat. Masuk pukul 7, pukul 8, tak, dia masuk pukul 10, 11 baru masuk. Maka Omar tanya Sa'id Al-Jumahi, duduk depan-depan. Apa jawapan kamu wahai Sa'id? Orang dah komplain kamu ni, masuk pejabat lambat. Dia kata, dia duduk diam sebentar, kemudian dia cakap, dia kata, demi Allah saya tak suka mengatakan sesuatu benda, namun saya dipaksa berterus terang, keluarga saya tak ada orang gaji. Tak ada orang gaji. Jadi setiap pagi saya bangun uli tepung, kemudian setelah itu saya perapkan, adunkan hingga naik, kemudian barulah saya bakar untuk makan keluarga saya. Lepas tu baru saya ambil uduk, keluar bertemu dengan orang. Saya siapkan urusan keluarga aku dulu, bagi makan, minum, sereka baju, kemudian barulah aku keluar jumpa orang. Tuan-tuan, jadi kata Omar, tak apalah, ya, kau lambat pun kau ada urusan, aku tak ada orang gaji, dia kata. Kemudian Omar tanya lagi, apa komplain kedua pula kamu nak komplain? Kata orang ramai, beliau tak pernah melayan sebarang pengaduan kami di waktu malam. Dia kerja siang je, malam dia tutup pintu. Kami kadang-kadang terdesak juga nak mengadu hai apa semua, dia tutup pintu lah, tuan-tuan. Omar tanya pada Sa'id, betul ke apa yang kau buat wahai Sa'id? Maka jawab Sa'id, demi Allah saya tidak suka menghebohkan perkara ini. Ya, sebenarnya saya memperuntukkan siang untuk rakyat, ya, malam untuk Allah. Aku nak bermunajat dengan Tuhan. Tuan-tuan, dengar tu Omar tak ada kata apa lah. Malam biarlah aku dengan Tuhan pula, siang dah seharian dah aku dengan manusia. Jadi terdiam Omar, tak kata apa. 2-0. Ya. Kemudian apa lagi kata Omar kepada rakyat dia, apa lagi komplain Sa'id Al-Jumahi ni yang kamu nak komplain? Dia kata dalam sebulan ni ada satu hari beliau tak pernah keluar bertemu dengan kami. Sepatutnya dia kerja tiap-tiap hari. Dulu mana ada weekend, tak ada, tuan-tuan. Sabtu Ahad tak ada, tiap-tiap hari kerja. Tapi ada satu hari ni dia tak keluar. Kami pun heran juga, pasal apa dia tak keluar. Sebulan ada sehari dia tak keluar. Jadi Omar pun terus, ya, Sa'id jawab, apa saya kata tak keluar sehari? Ya, sebulan sehari kau tak keluar. Jawab Sa'id, seperti biasa nyatakan, saya tak ada orang gaji. Wahai Amirul Mukminin, saya juga tidak memiliki pakaian, melainkan pakaian yang saya pakai ini saya basuhnya sebulan sekali. Saya tunggu hingga kering, barulah saya keluar bertemu dengan manusia. Baju sepasangnya, tuan-tuan. Kita ni orang kaya lagi, tuan-tuan, ada 3-4 pasang. Sepasang itu dah dia basuh, itu dia pakai balik. Jadi Omar pun tak kata apa lagi, tuan-tuan. Tanya lagi, hai rakyat, apa lagi aduan kau terhadap Sa'id ni? Dia jawab semua betul belaka dah. Apa lagi kau nak tak puas hati lagi? Maka Sa'id orang komplain lagi.
Orang komplain Sa'id ni kalau dia pergi rasmi apa-apa, dia tak boleh duduk lama. Duduk lama-lama dia pengsan. Duduk lama-lama dia pengsan. Kami pun pening kepala. Gubernur kami ni asyik duduk pengsan je. Ya. Maka orang tanya, apa ceritanya Sa'id kamu asyik pengsan pasal apa? Dia kata, ya wahai Amirul Mukminin, aku masih terkenang melihat peristiwa Khubayb bin Adi. Cerita yang pertama saya baca tadi, Khubayb bin Adi, dia diseksa ketika ditekan ataupun diseksa oleh Quraisy dalam mereka nak bunuh dia ketika di Tan'im. Bila aku fikirkan tentang Khubayb bin Adi ni, aku akan pengsan. Itu yang sekejap-sekejap pengsan. Pergi resmi sekejap pengsan, tuan-tuan. Ya. Maka tak kata itu, tuan-tuan. Omar pun tak kata apalah, sebab dia ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan dia melakukan perkara tersebut, tuan-tuan. Itu tuan-tuan, cerita tentang Sa'id bin Amir Al-Jumahi, tuan-tuan. Ya. Maka tak kala mana Omar nak balik ke Madinah daripada Syria, dia kata, tengok ya, kehidupan Amir Al-Jumahi ni, tuan-tuan, dia bukan macam gubernur, bahkan macam rakyat biasa. Kau upgrade kan sikitlah rumah kau ni, kan, pendapatan kau aku dah bagi cukup dah. Tak apalah, sebelum balik bagi lagi 1,000 dinar kepada Sa'id Al-Jumahi. Ya, kok dia nak beli kosyen ke, dia nak beli barang bekakar rumah ke, tuan-tuan, ya. Kita kan dapat, tuan-tuan, 1,000 dinar, tuan-tuan. 1,000 dinar ni kali dengan 6,000 ringgit, tuan-tuan. Seronok lah, tuan-tuan. Kan, tak, tuan-tuan, dia juga berhadapan dengan situasi yang sama. Dia kecilkan bungkusan-bungkusan duit itu, di sedekahnya pada fuqara, orang miskin, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, cerita yang benar di kalangan para sahabat. Mereka meletakkan akhirat mereka di hadapan. Mereka meletakkan, tuan-tuan, perkiraan Allah dan Rasul itu di hadapan. Bukan tak ada sahabat ni yang kaya, ada yang kaya, ya, dan ada yang miskin. Sahabat yang kaya siapa, tuan-tuan? Abu apa nama? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dalam peperangan Tabuk, dia sedekah kepada Rasulullah bagi 200 kepingan emas. Cuma bayangkan harga hari ni, tuan-tuan. Mungkin satu kepingan emas, tuan-tuan, mungkin dalam 50 gram, ya, ataupun 100 gram, kan. Hari ni 100 gram dah berapa, tuan-tuan? Dekat 30,000. 200 kepingan emas, 30,000 kali dengan 200, tuan-tuan, berapa, tuan-tuan, harta dia? Kaya, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, kekayaan mereka tak diletakkan dalam hati, tak diletakkan dalam jiwa mereka, tuan-tuan, tak diletakkan dalam pemikiran mereka. Bahkan mereka sebahagian besar yang diberinya kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Adakah dia miskin dengan pemberian tersebut? Tidak. Bahkan Allah tambahkan lagi, tuan-tuan, sehingga ya, Abdurrahman bin Auf ketika dia nak wafat, dia masih lagi memelihara dan juga memberi gaji kepada setiap ummul mukminin. Isteri-isteri Rasulullah ni, bila dah Rasulullah meninggal, mereka tak boleh kahwin lain. Jadi siapa yang nak membiayainya? Abdurrahman bin Auf bagi gaji setiap bulan. Ya, tuan-tuan, hebat. Ya, sebelum dia mati, dia masih lagi memberi gaji kepada isteri-isteri Rasulullah. Dia masih lagi, tuan-tuan, ya, memberi infak kepada ahli keluarganya dan mewarisi banyak harta kepada ahli keluarganya. Maknanya dia tak miskin, tak susah. Tapi, tuan-tuan, kekayaannya tak ada dalam hatinya, tuan-tuan. Yang dia penting ialah Allah dan Rasul. Sama juga sahabat yang miskin.
Ada sahabat yang miskin. Siapa dia? Tuan-tuan, Abu Hurairah. Kita dengar selalu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sebab apa dia miskin, tuan-tuan? Dia kerja riwayat hadis dia. Riwayat hadis, tulis hadis. Hafal hadis. Di antara sahabat yang paling banyak hafal hadis ialah Abu Hurairah. Tapi adakah dengan kemiskinan dia menyebabkan dia fed up, dia tak suka, akhirnya dia tak, bahkan dia masih berpegang. Dia tak jadikan kaya miskin itu sebagai perhitungan dia, tetapi dia menjadikan taat kepada Allah, takwa itu lebih penting daripada segalanya, tuan-tuan. Ya, sebab itu tuan-tuan, ini dia para sahabat kita kenal. Sebab itu kita tengok cerita Sa'id bin Al-Jumadi, orang bagi duit kat dia, dia bagi pada fuqara. Ya, dia hidup dengan serba sederhana, tuan-tuan. Baju dia selai, bukan kata dia tak ada duit, bukan kata dia tak ada gaji ada. Takkan dia nak beli baju yang hebat-hebat, boleh tak? Boleh. Tapi tuan-tuan, dia ingat akhirat melebihi segalanya, tuan-tuan. Tuan-tuan, inilah perkara yang kita nak bina. Ya, kita taklah saya nak suruh tuan-tuan pakai baju selai saja kan, pakai ada 3-4 helai pun tak apa kan, tapi kita nak mementingkan akhirat, nak meletakkan akhirat di hadapan, bukan di belakang kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, itu sekadar yang mampu saya berikan pada malam ini, pada pagi ini, tuan-tuan. Cerita tentang Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ya, Sa'id bin Amir Al-Jumahi, ya, seorang sahabat Rasulullah yang mementingkan akhiratnya melebihi dunia, mengutamakan Allah dan Rasul daripada mengenepikan selainnya, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita dengar pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita beroleh keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.